antara Sabah FC dan juga bertemu dengan Kuala Lumpur City FC. Jadi untuk pertarungan ini, ayo kita bersama dengan rakan pengulas yang telah berbersama di Stadium Likas Kuala Lumpur City FC bertemu dengan Sabah FC. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Likas Kota Kinabalu untuk kita menyaksikan satu lagi aksi Liga Super. Perlawanan pada malam ini adalah antara Sabah bertemu dengan Kuala Lumpur City. Inilah kedudukan terbaru setakat ini dengan JDT terus memimpin Liga 41 mata. Mereka daripada 15 perlawanan sahaja, sementara Sabah dikedudukan yang kedua dengan 35 mata, Negeri Sembilan 32 mata. Kita perhatikan kedudukan KL City dengan 21 mata berada di kedudukan yang ke-6 setakat ini. Maxon da Silva, penyerang JDT, masih lagi berada di atas dalam senarai penjaring. Dia diikuti rakan pasukannya Fernando Forestieri dengan 13 gol setakat ini. Sementara kita perhatikan kedudukan Pak Tesu dengan 6 gol yang telah menjadi jaringkannya dalam perlawanan Liga Super ini. Jadi Romel Morales yang mengalami kecederaan tidak dapat diturunkan. Jafri juga tidak dapat beraksi pada malam ini. Declan dan Jordan Mintah yang dikabarkan turut mengalami kecederaan, namun beliau diletakkan di bangku simpanan oleh Boyan Hodak pada malam ini. Selamat datang ke Stadium Likas Kota Kinabalu untuk kita menyaksikan perlawanan di antara Sabah bertemu dengan Kuala Lumpur City. Jadi kesebelasan utama, pemain sudah pun masuk ke padang untuk dimulakan selepas ini. Aksi separuh masa yang pertama yang kita jangkakan akan dapat kita saksikan satu perlawanan yang menarik yang akan kita saksikan, yang mampu dipamerkan oleh kedua pasukan ini. Kita perhatikan dahulu kedudukan formasi pemain yang diturunkan oleh Datuk Ong Kim Sui untuk Sabah pada malam ini. 3 di depan adalah Taiki Badro dan Sadil Ramdhani yang melakukan satu assist baru-baru ini. Sementara Pak Tesu, Gary Stephen Robert atau Linus Todd Wilkin, Jackson Dominic Rawilson dan juga Karufami Chemat terus kekal untuk diletakkan selaku penjaga gol utama oleh Datuk Ong Kim Sui. Momentum terbaik sebenarnya, khususnya dengan barisan pemain yang mereka miliki ketika ini. Rata-ratanya merupakan pemain kebangsaan dan juga bekas pemain kebangsaan. Sambil itu kita perhatikan 4 pengadil bertugas pada malam ini. Zamzadi Katimin dibantu oleh Muhammad Hafiz Yusof, dan juga pembantu pengadil yang kedua adalah Syed Ahmad Sobri Syed Zainal Abidin. Sementara pegawai keempat bertugas adalah saudara Helmi Ali. Kita perhatikan 4-4-2 Hakimi Azim dan Paulo Zozwe bergandengan di depan untuk KL. Sementara Akram, Ryan, Hadin serta Arif di tengah dengan back four pula adalah Anwar Ibrahim, Irfan Zakaria, Giancarlo serta Kamal Azizi. Boyan Hodak cemerlang dengan 2 aksi terakhir mencatat kemenangan. Jadi ayo anda yang berada di rumah, kita perhatikan tiupan whistle daripada Zamzadi Katimin untuk sepak mula. Ya, sudah pun bermula untuk pasukan tuan rumah separuh masa yang pertama. Kamal berikan free kick saya kira. Sepakan cuma untuk Kuala Lumpur. Satu Paulo Zozwe, dia adalah pemain yang diberikan tugasan, sentiasa diberikan tugasan setiap kali free kick. Dan itu dia jaringan gol yang pertama Kuala Lumpur. Sempurna set pieces ini. Yang kalau Galifuko, pemain pertahanan yang naik untuk membolehkan Kuala Lumpur di depan ketika ini melalui tandukan bagi menewaskan Karufami Chemat pada minit ke-5 ini. Ini adalah set pieces yang pertama kali dimiliki sebenarnya, dan kita perhatikan di situ tidak ada kawalan
yang dilakukan oleh pemain-pemain Sabah, sekurang-kurangnya untuk memberikan cabaran kepada Giancarlo. Jadi ada agak mudah jaringan ini terhasil daripada assist yang menarik dilakukan oleh Kapten Kuala Lumpur, Paulo Josue. Paulo Josue, kali ini peluang, dapat diselamatkan di situ oleh Fahmi Cekmat. Namun sudah ada whistle menandakan beliau sudah berada dalam kedudukan offside. Kita perhatikan di sini satu lorongan yang baik sebenarnya. Namun kedudukan Paulo Josue di situ sudah pun jadi penjaga gol Kuala Lumpur ini mengalami kecederaan nampaknya. Kita perhatikan di sini daripada percubaan yang cuba dilakukan oleh Stuart Likin yang terkena Giancarlo. Tak sempat break sebenarnya. Pas kali ini peluang untuk Sabah, cross yang dilakukan. Bagaimana? Apakah tandukan? Namun lemah tandukan ini. Taiki Kagayama. Satu antaran silang yang menarik jaya dilakukan oleh Sadil Ramdhani. Kita perhatikan daripada gerak perlahan ini ada 3 pemain Sabah dalam kawasan penalti. Namun tandukan Taiki itu tidak cukup kuat untuk mencabar Kevin Mendoza. Kedua pasukan ini dan peluang untuk KL. Bagaimana dalam kawasan penalti kali ini dapat dihalang larian yang dilakukan oleh Hadin Azman. Sekali lagi dia berjaya untuk membawa bola masuk ke dalam kawasan penalti. Namun Hadin agak terlambat untuk membuat keputusan awal bagi melakukan hantaran pada rakannya di depan. Khususnya kita lihat kedudukan Hakim Fahmi Cekmat perlu berhati-hati. Perlakuan yang tak cukup kuat sebenarnya daripada Fahmi Cekmat sebenarnya tadi untuk membolehkan Hakimi dan dapat bola itu kembali. Mujurlah di sini. Hakimi juga tidak dapat membuat keputusan yang baik. Penrobat. Peluang kali ini untuk antaran silang ini. Tandukan menjadi dilakukan dan sekali lagi cemerlang penjaga gol Kuala Lumpur Kevin Mendoza untuk menyelamatkan pintu golnya daripada dibolosi. Kita perhatikan Jackson yang naik berada dalam kawasan penalti menanti di far post. Dia berjaya melakukan tandukan. Gary Alto menanti di sini. Jadi peluang untuk Alto melakukan cross. Alto baik kali ini dan free kick. Arif Syakiri disalahkan oleh pengadil. Satu kedudukan yang menarik sebenarnya di tempat free kick ini diperolehi. Kita perhatikan kali ini baik tindakan yang dilakukan oleh Arthur Linus. Tiga pemain sahaja yang melakukan benteng. Jackson lepaskan lembatan, dapat ditampar di situ. Selang kabut sedikit, namun dikeluarkan oleh Giancarlo. Sekali lagi Kevin Mendoza berjaya melakukan tugasannya daripada shot on target yang dilakukan di situ. Di sebelah tangannya saja. Baik daripada Sadil. Charlie Stuart. Cross sekali lagi dilakukan dan Kevin Mendoza, orang yang paling sibuk nampaknya untuk Kuala Lumpur pada malam ini. Dia tidak sempat menarik nafas panjang nampaknya, kerana sentiasa sahaja menerima asakan daripada Sabah. Saya berlari tadi. Dan di sini hantaran yang terlalu kuat ataupun terlalu dekat. Kali ini one-two yang baik. Sadil sepakan kaki kanannya. Kita ketahui Sadil memiliki kekuatan kaki kiri. Satu idea yang baik di antara Sadil dan Stott sebentar tadi. Wall pass. Namun Sadil tidak dapat menggunakan peluang itu dengan baik.
Akan dilakukan Taiki. Taiki kali ini cuba untuk masuk. Taiki tinggi. Dia sudah melakukan larian yang baik. Mara ke dalam kawasan penalti KL. Namun finishingnya tidak menjadi. Kita lihat begitu ramai pemain Kuala Lumpur yang berada dalam kawasan penalti. Mereka begitu Sadil Ramdhani. Sadil lepas Sadil. Bagaimana agaknya? Tolakan pada Taiki. Cross dilakukan dan itu dia. Terkena badan Kevin Mendoza. Masih lagi Sabah menyerang. Altolinas tak berjaya dan whistle penamat dibunyikan oleh Zamzadi Katimin. Bukan oleh Giancarlo. Kita perhatikan dahulu statistik perlawanan sepanjang separuh masa yang pertama tadi dengan 6 peluang dimiliki oleh Sabah berbanding 4 untuk KL, yang mana on targetnya adalah 4 berbanding 2 untuk KL. Sementara itu kita perhatikan kedudukan ball possession 48% untuk Sabah, 52% untuk KL City. Sepanjang separuh masa yang pertama Agus menewaskan Sarawak dan juga seri 1-1 dengan Kedah daripada jaringan Farhan. Jadi sepak mula separuh masa yang kedua ini untuk KL City. Si perebutan bola tinggi. Kali ini Sadil. Tolakan yang baik kali ini dalam kawasan penalti, tidak offside. Dominic terus cross dilakukan dan sentuhan yang tidak tepat dan jaringan bisa dilakukan. Gol penyamaan Sabah, Dominic Tan. Leka pertahanan Kuala Lumpur. Kerana Dominic datang dari belakang. Bagaimana dia berjaya mencuri peluang itu untuk mendapatkan jaringan penyamaan Sabah. Dapat kita saksikan lagi sekali bagaimana kelekaan pemain-pemain pertahanan Kuala Lumpur. Dominic yang memulakan gerakan ini. Satu tolakan yang sudah baik sebenarnya. Dan di sini Akram lambat untuk mengeluarkan bola, membolehkan Dominic menyudahkan peluang itu. Walaupun Giancarlo sudah bertindak dengan baik. Sedikit kecuaian daripada Akram Mahinan di sini. Dominic yang datang dari belakang, mungkin di situ tidak disedari oleh Akram Mahinan. Apapun satu gerakan yang baik yang dilakukan oleh Dominic Tan. Sebagai percuma untuk Sabah. Jackson terus ke depan. Tandukan bisa dilakukan oleh Pak Tesu. Namun tidak cukup ketinggian ketika dia melakukan lompatan itu. Kita perhatikan dia sudah berlari dengan baik. Bagaimana satu antaran yang agak baik juga dilakukan oleh Jackson. Saya percaya ramai lagi yang ingin menyaksikan ada tambahan jaringan di Stadium Likas pada malam ini. Masing-masing sudah mendapat satu gol dengan Kuala Lumpur mendahului melalui Giancarlo. Sebelum disamakan pada minit ke-47 tadi oleh Dominic Tan. Paulo Zozue kali ini sekali lagi melalui free kick. Terus ke depan dan tandukan lagi sekali, gol. Lagi sekali. Jaringan Kuala Lumpur terhasil melalui tandukan dan juga set pieces yang menarik. Kali ini orang yang berbeza yang menyambut hantaran daripada yang dilakukan oleh Paulo Zozue tadi. Akram Mahinan. Bagaimana pemain-pemain Sabah mengulangi kelalaian mereka untuk mengawal pemain Kuala Lumpur, khususnya Akram Mahinan, setelah mereka juga gagal ketika jaringan pertama terhasil. Jadi Kuala Lumpur menunjukkan bagaimana mereka cukup bahaya ketika mendapat sepakan percuma. Akram yang melepasi kawalan yang dilakukan oleh pemain-pemain Sabah. Paulo Zozue kali ini baik hantaran yang dilakukan
Untuk Kuala Lumpur, percubaan. Oh, terkena bahagian tepi jaring Hakimi Azim. Bagaimana tolakan yang sempurna dilakukan oleh Kapten Kuala Lumpur, Paulo Zozue. Kita perhatikan bagaimana Hakimi sudah pun melepasi kawalan yang dilakukan oleh Jackson D'Souza. Di Stadium Likas ini, kita perhatikan skill yang ditunjukkan oleh Akram Mahinan. Hadin hilang bola pula dan Sadil Ramdhani kali ini percubaan. Oh, dapat ditepis oleh Kevin Mendoza yang merebahkan badannya. Kita tahu itu adalah kegemaran Sadil. Melalui rembatan di luar kawasan penalti kaki kirinya, dia tidak mengambil masa yang lama, sudah pun melakukan percubaan on target. Namun Kevin Mendoza meneruskan kecemerlangannya. Badrul Bakhtiar, corner untuk Sabah ketika ini. Terus Papos dan tandukan bisa dilakukan. Oh, masih lagi belum keluar. Sabah lagi sekali. Badrul cuba untuk masuk dalam kawasan penalti. Badrul kali ini. Badrul percubaan tepat ke arah Kevin Mendoza. Selamat. Itu gol KL. Kita perhatikan di sini. Siapa di situ? Kamal yang berjaya untuk menanduk bola yang menuju ke arah golnya Kamal Azizi. Dan di sini adalah rembatan tepat ke arah Kevin Mendoza yang dilakukan oleh Kapten Sabah ini. Minit ke-69 ketika ini. Sabah 1, KL 2. Amri. Oh, dia tidak berjaya mengawal dengan baik. Dilarikan oleh Declan. Tidak offside kedudukan ini. Bagaimana peluang untuk Adin? Oh, tidak. Dihalang oleh Karfami Cemat. Dan Hadin Azman juga dilihat mengalami kecederaan. Apakah dia sudah berada dalam kedudukan offside sekira? Sudah berada di depan. Cuba untuk mencari ruang. Pak Teso. Tindakan yang merugikan sebenarnya. Ketika mereka sedang membina serangan, namun Pak Tesu memilih untuk melepaskan rembatan meliar. Apakah ada crossing di sini daripada Altolinas? Cross. Dan di situ bagaimana? Oh, ada halangan yang dilakukan oleh pemain Kuala Lumpur Declan, namun garis timur Rabat cuba mendapat perhatian pengadil untuk Sabah mendapat sebagian penalti di sini. Namun tidak, kata pengadil, keputusan dibuat oleh Zamzadi Katimin. Kata puas hati namanya Amria ya. Namun kita perhatikan kedudukan pembantu pengadil yang betul-betul berada di belakang Amri. Dia sudah pastinya dapat melihat dengan jelas kedudukan Amria ya. Amri membuka ruang di tepi. Amri, masih lagi Amri, terus cross. Oh, dia cuba untuk melakukan satu helah setelah melihat Kevin Mendoza keluar dari pintu golnya. Menarik. Kita tahu kepakaran dan kemampuan yang dimiliki oleh Amria ya. Agak sukar sebenarnya bagi Amri melakukan tolakan ke depan kerana di situ hanya ada Farhan sahaja. Ada tandukan yang dilakukan oleh Robinson tadi. Muncullah dapat kembali pada Sabah. Amri ya, cuba dihalang di situ oleh Giancarlo. Masih lagi Amri. Dicabar oleh Giancarlo Galifuco. Amri menanti rakan-rakannya di depan, agak lambat untuk masuk. Amri ya berjaya untuk melepasi, dan kali ini peluang untuk garis timur Rabat untuk melepaskan rembatan. Tidak tersasar. Rakan yang baik dilakukan oleh Amri ya. Walaupun dia terpaksa menanti rakan-rakannya naik support di atas. Dan di sinilah first touch yang nampak kurang sempurna dilakukan di situ oleh garis timur Rabat untuk membolehkan Irfan Zakaria melakukan satu blocking. Itu Sadil dan Jackson. Apakah rembatan akan dilakukan oleh Sadil Ramdhani? Free kick ini Sabah sedang bersedia untuk mencari gol penyamaan.
Jackson maupun Sadil Ramdhani untuk Sabah. Dan Sadil, gol! Oh, menarik gol ini. Sadil Ramdhani mengulanginya. Dia terus membuktikan bagaimana kemampuan, kebolehan yang ada pada dirinya. Kaki kirinya cukup berpisah. Jaringan penyamaan Sadil Ramdhani sudah pastinya melegakan penyokong-penyokong Sabah di stadium. Penyokong-penyokong Sabah yang sedang menyaksikan siaran langsung perlawanan ini. Komplit free kick ini kita perhatikan. Mencari sudut yang sukar untuk dijangkau oleh Kevin Mendoza. Hanya sedikit saja melewati benteng pemain-pemain Kuala Lumpur. Mungkin ini adalah calon gol terbaik minggu ini. Memberikan penonton yang hadir. Jadi jaringan penyamaan, namun Kuala Lumpur sedang menyerang ketika ini. Bola Zazri. Oh! Diselamatkan oleh Karif Fahmi Ciamat. Belum selamat sepenuhnya dan Hadin tak berjaya di situ. Oh, bahaya. Hampir-hampir saja Kuala Lumpur sekali lagi mendalui daripada kapten mereka. Namun kali ini Karif Fahmi Ciamat lebih bersedia. Jelas sekali tindakan susulan oleh Hadin tidak membawa makna kerana dia sudah berada dalam kedudukan offside. Namun apa yang menarik adalah segera untuk melakukan hantaran ke depan Sabah. Dan kali ini masa sudah tamat sebenarnya. Agak terlambat. Terlepas peluang yang terakhir Sabah melalui sepakan sudut yang mereka miliki. Dengan keputusan pada malam ini, mereka mendapat keputusan seri yang keempat. Jadi selesai sudah perlawanan di Stadium Likas Kota Kinabalu dengan keputusan penuh Sabah 2, Kuala Lumpur City 2.